Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Okey, hari ini 17 hari bulan. Okey, 17 bulan hari Jumaat, kelas ganti kita menggantikan kelas yang sebelum ni disebabkan oleh PKP. Okey, hari ini kita akan sambung lagi untuk pendidikan faraid darjah khas. Kita akan ambil satu tajuk, satu pelajaran saja hari ini. Kalau boleh kita habiskan satu pelajaran hari ini, kita habiskan supaya kita tidak mengulang semula lah apa yang kita dah belajar hari ini. Okey, apa yang kita akan masuk hari ini adalah pelajaran yang kita buka yang ni. Okey, kita akan masuk pelajaran 5, Hajbun. Saya minta anda untuk menyediakan buku tulis dan juga sebatang pensel dan juga pemadam. Jika ada kesalahan boleh padam. Jika ada kesalahan boleh padam. Jika kita gunakan pensel, kita boleh padam lah. Kalau gunakan pen, kita dah tak boleh padam, nanti dah jadi comot. Jadi gunakan pensel seeloknya. Okey, mari kita buka pelajaran 5 Hajbun, muka surat 45. Okey, kita terus buka. Okey, di sini adalah pelajaran 5 Hajbun. Pengertian Hajbun. Hajbun atau ada kalanya disebut dengan mahjub dari segi bahasa. Okey, satu dia bahasa. Yang kedua dia istilah. Dia ada dua maksud Dari segi bahasa ni kebiasaannya dia pendek sahaja. Bahasa berarti tegahan. Tegah. Maksud tegah tu apa? Dia menahan. Tegah. Jangan bagi masuk. Tak boleh masuk. Dia tertegah. Ketegahan atau halangan. Sama juga. Halang. Terhalang daripada dia nak masuk. Gitu. Itu maksud dia. Dari segi istilah pula. Istilah ni dia panjang. Istilah syarak Hajbun maksud waris tertentu yang pada mulanya layak mendapat pusaka. Waris tertentu pada mulanya layak mendapat pusaka, tetapi telah tertegah, telah terhalang atau terdinding atau terhalang daripada mempusakai harta tersebut dengan sebab-sebab tertentu. Ni garis. Bermaksud waris tertentu yang pada mulanya layak mendapat pusaka. Mula-mula layak, lepas tu dia tak layak sebab dia dihalang oleh, dilinding oleh, ditertegah oleh sesuatu yang mempusakai harta tersebut dengan sebab-sebab tertentu lah. Okey, tu gariskan. Okey, kemudian kita sama lagi sebab-sebab Hajbun. Apa sebab? Apa punca terhalang? Apa sebab terdinding? Apa sebab tertegah, terhalang, terdinding, tertegah tu samalah. Secara umumnya Hajbun berlaku kerana dua sebab. Kerana bulatkan dua sebab, sama ada disebabkan oleh kewujudan sifat-sifat tertentu. Ni satu. Ini satu. Okey, ataupun kewujudan waris lain. Tiba-tiba ada waris lain. Dalam diam ada waris lain. Dia ada dua. Kalau soalan ditanya, apakah sebab-sebab berlakunya Hajbun? Awak kena tulislah. Dia berlaku disebabkan dua. Yang pertama, kewujudan sifat-sifat tertentu.
ataupun kewujudan waris-waris yang lain tiba-tiba. Okay, setakat ni kita sambung lagi. Jenis-jenis hajbun. Okey, jenis hajbun ada berapa? Kita baca dulu baru kita tahu ada berapa. Bermula daripada dua sebab yang umum, iaitu maka hajbun dibahagikan. Bermula daripada dua sebab yang umum itu, maka hajbun dibahagikan kepada dua jenis, iaitu hajbun bil awsaf yang pertama, dan yang kedua hajbun bil ashkhas. Okey, ada dua saja, dua sebab umum. Okey, yang pertama hajbun bil awsaf ni maksudnya apa? Okey, ini maksud dia waris dihalang daripada mempusakai harta pusaka dengan sebab dia memiliki sifat-sifat yang boleh menegahnya daripada mendapat pusaka. Ni contoh. Contoh contoh macam ni Ni ayah plus ibu, ada anak 2 orang. Contoh sekali ayah ni meninggal. Okey, sepatutnya dia ni dapat harta. Sepatutnya dia dapat harta kan. Tetapi berlakunya hajbun. Berlakunya hajbun sebabnya apa? Sebab yang pertama ni tadi masih menjadi hamba. Yang kedua membunuh pewaris. Dia ni bunuh ayah dia. Dia ni bunuh ayah dia, itu sebab dia dihalang untuk mendapat harta ayah dia. Yang ketiga, berbeza agama. Okey, berbeza agama. Contoh anak dia ni masuk Islam. Ayah dia ni masih orang bukan Islam. Mak dia pun masih bukan Islam. Jadi dia ni dah masuk Islam, tapi ayah dia meninggal. Dia tak dapat harta tersebut. Berbeza agama. Yang keempat, daurul hukmi. Okey, seterusnya ini adalah hajbun bil awsaf. Yang seterusnya hajbun bil ashkhas, bermaksud waris dihalang daripada mempusakai harta pusaka dengan sebab terdapat waris-waris. Buka surat sebelah. Dengan sebab waris-waris lain yang lebih berhak, yang akan menghalang terus daripada mendapat pusaka, atau yang akan menjadi penghalang yang akan menyebabkan bahagiannya berkurang. Hajbun jenis ini dibagikan kepada dua bahagian, iaitu hajbun hirman dan juga hajbun nuksan. Okey, kat sini kan banyaknya bahagian-bahagian. Cikgu banyaknya bahagian-bahagian. Okey, saya buatkan satu contoh Saya buatkan hajbun kat sini Jim ba hajbun. Hajbun ni dibagikan kepada dua. Satu dan dua. Satu hajbun bil awsaf. Bil awsaf. Dan satu lagi adalah hajbun bil ashkhas. Okey. Kalau secara umumnya hajbun ni terbagi kepada dua. Okey. Seterusnya tadi kita baca. Okey. Hajbun bil ashkhas ni dibahagikan pula kepada tiga. Hajbun bil ashkhas ni dibahagikan kepada tiga. Kepada dua. Satu dan dua. Jadi kat sini kita bagikan lagi dua. Kita bagi kepada dua pula. Satu hajbun al-hirman. Satu lagi hajbun
an-nukson. Gitu. Okey, antara hajbun 1 dan 2 ni, yang kebiasaannya yang akan berlaku adalah yang ini. Okey. Kebiasaannya yang akan berlaku adalah yang ini, hajbun al-ashkhas. Sama ada dia berlaku hajbun al-hirman ataupun hajbun an-nukson. Yang ini jarang-jarang berlaku lah. Kalau berlaku ni, zaman sekarang dah tak ada hamba. Dan jarang sekali anak yang nak dapatkan harta tu, dia perlu bunuh ayah dia. Dia perlu bunuh mak dia ke untuk dapatkan harta. Jarang sekali berlaku untuk hajbun bil awsaf. Yang banyak berlaku sekarang ni adalah yang ini. Okey. Jadi awak salin yang ini dulu. Hajbun tu terbagi kepada 2, hajbun bil awsaf dan juga hajbun bil ashkhas. Kemudian hajbun bil ashkhas dibahagikan pula kepada 2 bahagian. Okay, seterusnya kita baca lagi. Dibagikan kepada 2 bahagian, hajbun hirman. Ni hajbun hirman, iaitu waris dihalang daripada mempusakai sama sekali harta pusaka dengan sebab-sebab yang berikut. Sebabnya apa? Yang pertama, wujud waris yang menjadi perantaraan hubungannya dengan si mati. Contohnya cucu lelaki daripada anak lelaki si mati. Okey, kalau macam ni, cucu lelaki daripada anak lelaki, maksudnya apa? Awak kena fahamkan ni. Okey, kita keluarkan contoh cucu lelaki daripada anak lelaki. Sekarang ni yang mati yang ini. Ini isteri Ini suami. Ada anak lelaki, perempuan. Kemudian dia cerita kat sini. Contohnya cucu lelaki daripada anak lelaki. Anak lelaki ni dia dah kahwin. Ada anak lelaki. Cucu lelaki daripada anak lelaki si mati terhalang oleh kewujudan anak lelaki si mati. Cucu ni, dia ni, ni ceritanya. Ni kan, ceritanya kat sini. Ni cucu lelaki ni tadi terhalang oleh kewujudan anak lelaki. Cucu ni tak dapat harta si mati ni tadi. Cucu 2 ni tak dapat harta si mati ni tadi. Sebabnya apa? Sebabnya ada yang menghalang ni kat tengah-tengah ni. Harta tu cuma turun kat sini saja. Dia tak boleh lepas ke sini sebab ada yang menghalang kat sini. Okey, kalau ini tak ada, dia boleh tembus sampai ke bawah. Ni ada, maka yang inilah dulu yang dapat. Gitu maksud dia. Maksud dia yang inilah contohnya Okey, seterusnya, wujud waris yang lebih berhak ke atas pusaka kerana terlalu hampir dan dekat hubungannya dengan si mati. Maksudnya kat sini, si mati ni waris lain tu tak dapat harta tersebut disebabkan oleh ada waris yang paling dekat dengan si mati. Contohnya, si mati ada adik-beradik lelaki. Si mati ada adik-beradik lelaki. Ada lagi bapa, ada ibu. Okey, adik-beradik lelaki ni, ni contoh untuk yang ni Adik-beradik lelaki ni tadi, dia tak dapat hartanya sebabnya ada yang lebih berhak, iaitu bapa dia. Si mati ni belum kahwin kan. Bapa dia lah, harta tu jatuh kepada bapa dia dulu. Tu maksud dia. Macam itulah lebih kurang Contohnya, saudara lelaki sebapa terhalang oleh saudara lelaki seibu sebapa. Contohnya kat sini. Ada contoh lain. Okey, contoh yang ini adalah saudara lelaki sebapa terhalang oleh saudara lelaki seibu sebapa. Maksudnya tadi,
merujuk waris yang lebih berhak ke atas pusaka kerana terlalu hampir dan dekat hubungannya dengan si mati. Okey, si mati contoh ni ibu lah, ini bapa. Saya buat contoh yang ni yang ni abaikan. Saudara lelaki sebapa terhalang. Maksudnya sebapa saja ni dia tulis sebapa je kan, bukannya si ibu sebapa kan. Kalau sebapa je maknanya kat sini bapa dia ni kahwin dengan kahwin isteri yang kedua lah. Dia ada isteri kedua. Kat sini hasil perkahwinan tu ada anak lelaki, saudara lelaki. Yang ini dia ada anak juga, ada anak. Maksudnya kat sini saudara lelaki sebapa. Maknanya sebapa lah. Ni dengan ni saudara kan. Cumanya dia adik-beradik tiri. Okey, dia ni sebapa. Ni dengan ni adalah sebapa. Dia ni menganggap yang ini adalah adik dia, tapi sebapa tak seibu. Yang ni adik. Yang ini adalah adik dia yang seibu dan sebapa. Dia satu ibu dan satu bapa yang sama. Ini cuma satu bapa yang sama saja. Okey, saudara lelaki sebapa terhalang oleh saudara lelaki seibu sebapa. Dia ni, ni maksud kat sini, dia ni terhalang untuk mendapatkan harta bapa ini sebabnya ada saudara lelaki seibu sebapa yang lebih kuat. Okey, yang lebih kuat menerima harta. Itu contoh dia kat situ. Okey, setakat ni apa yang saya sampaikan tu awak tolong salin semula kat dalam buku tulis. Kemudian kita akan masuk kepada hajbun urusan. Kat bahagian hajbun ni banyak sekali benda-benda penting. Contohnya bahagian-bahagian harta yang awak kena hafalkan. Supaya nanti awak boleh buat asal masalah. Supaya awak boleh buat asal masalah. Dan juga awak boleh buat aul. Jika masalah tu tak selesai disebabkan ada aul, awak dah boleh buat. Yang paling utama awak kena hafalkan dulu hajbun yang tadi. Hajbun dan bahagian harta. Tu kena ingat. Bahagian harta tu 1/2 lah, 1/4, 1/8, 1/6 dan 2/3. Ni bahagian siapa? Ibu ke, ayah ke, nenek ke? Ni bahagian adik-beradik ke? Ni bahagian kakak ke? Itu semua nak kena ingat dengan ingatan yang tepat. Jadi saya rasa video saya tu tak boleh sampai terlalu panjang. Jadi itu saja video untuk sharing hari ini. Soalan-soalan akan saya bagi di dalam grup WhatsApp nanti. Awak boleh tengok soalan-soalan kat situ berdasarkan video yang saya dah buat ni. Awak buat soalan tersebut dan siapkan masalah-masalah yang datang. Hantarkan kepada cikgu-cikgu awak semua. Sekian, itu saja untuk perkongsian video mengenai pelajaran hajbun, pelajaran 5. Supaya video ini bermanfaat. Okey. Sekian, itu saja untuk kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan komenkan nama dan kelas anda di bawah video. Dan satu lagi, anda perlu subscribe supaya anda tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya kawan-kawan. Dan selamat maju jaya pelajar-pelajar, selamat maju jaya murid-murid. Bye-bye.